semua anak-anak, menantu-menantu, ya, cucu-cucu, orang-orang yang berhak ke atas diri kita, guru-guru, anak-anak murid dan seluruh muslimin, muslimat, muslimin, mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli Allahumma salli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahniah dan alhamdulillah di atas keizinan Allah ya kepada haja-haja yang dapat hadir pada hari ini. Faidah. Ni baru Faidah Harun kan? Kan? Ya, bukan ni. Oh, dia tutup mulut, muka macam-macam nampak ya. Okey. Okey ya, alhamdulillah hari ini kita ada kelas lagi dengan izin Allah ya. Dengan izin Allah. Jadi siapa yang minggu lepas tak dapat hadir untuk praktikal tayamum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ramai juga. Macam ni. Nanti mungkin minggu ni tak dapat lah. Minggu depan, minggu lagi 1. Minggu keempat kita buat pengurusan zazah. Minggu pertama bulan 10, InsyaAllah ya. Saya cuba tak ambil masa banyak lah. Mungkin setengah jam sebelum tutup ya. Kalau itu hari kita dah buat 1,5 jam praktikal awal. Jadi ramai orang. Jadi yang mana nanti untuk minggu pertama bulan 10, bulan 10 betul bulan 10 tu saya akan repeat dalam masa setengah jam lah. Jadi untuk orang yang dah tengok, jadi setengah jam tu dia nak balik awal pun boleh lah kan. Jadi tak menzalimi orang yang dah datang. Kita kena raikan dua-dua juga ya. Mungkin dia tak dapat datang, adalah sebab-sebabnya yang kadang-kadang tak boleh dielakkan ya. Jadi insya-Allah kita akan buat sedikit lah. Tapi mungkin ramai kena banyak kali ulang kan. Jadi kalau sikit mungkin sekali itu dah boleh lah. Jadi saya nak minta pandangan untuk itu hari semua. Dah boleh? Siapa yang saya dah suruh buat kerja rumah praktikal lemburkan tangan, dapat dah? Dapat dah ya. Ingat ya, mesti lebih siku ukur tapak jari ni. Siku bawah mesti 4 jari. Ya. Mesti sampai siku lepas yang tajam tu 4 jari. Baru pusing naik ya. Jangan ngam-ngam kat siku. Nanti bila pusing naik mesti belah atas tak kena. Macam itu dia punya cara dia tayamum ya. Jadi tak apa, nanti untuk yang minggu pertama bulan 10, siapa-siapa yang nak volunteer ya, mungkin saya pantau kat sini yang mana dah pergi tu hari, mungkin dia dah praktikal, dah lembur tangan, saya bagi chance dia menunjukkan mengajarlah. Mengajar kepada pelajar-pelajar yang tak datang, tengok dia boleh buat tak. Kan? Jadi kat situ pun sebenarnya belajar dan saya boleh semakkan sama ada betul ke tidak. Jadi dalam kita belajar jangan malulah. Kalau kata tak dapat, tak apalah, belajar sampai dapat kan. Jadi kan macam juga kita mengaji, kita rasa kita pandai tapi bila guru dengar salah lagi kan.
Begitu juga macam kita buat tayamum, kita rasa betul. Tapi bila dia tengok, mungkin betul, mungkin salah. Boleh ya? Jadi untuk orang yang dah belajar, dia praktikalkan lagi lah. Ni saya bagi patut 3 minggu praktikal. Lembutkan jari untuk nak tayamum. Boleh tak agak-agaknya? Ya? Sebab ini memang perkara yang wajib dipelajari untuk diri sendiri, iaitu fardu ain. Sebab jangan cakap, saya tak perlu air banyak. Kita tak boleh tahu Allah punya kuasa, betul? Air banyak, kalau Allah tak izinkan, kita tak boleh berwuduk dengan air, kena tayamum. Kalau masa tu baru nak belajar, nanti kalau tak ada orang nak ajar, dah terlambat, kan? Jadi sementara nak cari-cari orang tu dah susah. Jadi kalau ilmu dah ada, persediaan dah ada, dah terus jalan. Ataupun kecederaan pada kaum keluarga, kita dah tahu, kita boleh tunjuk. Benda ni macam mati label juga. Kan, ajar-ajar belajar balik kampung ke saudara mara ke, boleh tunjuk, dia mati label juga. Cuma tak nampak duitnya. Sebab tu tak bersungguh. Cuma nampak duit yang buat satu gunung emas. Wih, hanya kan besok tak ni yang macam tu. Tapi insya-Allah Allah dah janjikan, kalau kita ikhlas, Allah kata aku sediakan yang tak terfikir oleh pikiran, tak terlihat oleh mata, tak terbayang oleh minda. Macam mana lah tu katnya ya. Kita tak tahulah kan ya. Jadi kita tak nampak lagi. Jadi macam itulah. Mudah-mudahan ya. Ajar kita dah beristighfar tadi. Kalau sambil jalan-jalan tu nawaitu kita kurang betul nak pergi kelas, mudah-mudahan dengan kita istighfar tadi Allah dah ampunkan dosa kita, niat kita lillahi ta'ala. Kerana apa? Dengan keredaan Allah kita mudah dapat belajar ilmu. Okay? Sebab yang bagi faham tu Allah, bukan saya. Guru saya kata apa? Once you ngajar anak murid, awak tak boleh mengharap anak murid awak faham dan pandai. Kalau awak mengharap anak murid awak faham dan pandai, maka awak akan kecewa. Pasal apa? Tanya-tanya tak dapat, dia terasa kecewa kerana dia rasa anak murid dia yang bodoh atau dia yang bodoh aja. Dia dua je. Betul tak yang? Kalau tak faham, siapa yang bodoh? Cikgu yang bodoh ke anak murid yang bodoh? Maaf, saya cakap macam agak kasar, tapi straight to the point, faham? Tapi sebenarnya, hakikatnya dua-dua tak bodoh. Dua-dua tak bodoh. Sebenarnya, yang maha berilmu siapa? Yang bagi awak faham siapa? Yang bagi saya pandai cakap siapa? Jadi semuanya tertakluk pada Allah atas keizinannya. Dalam konsep apa? Konsep apa yang? La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kena ingat, kena pegang itu kata kunci itu, insya-Allah kita akan selamat daripada sifat-sifat mazmumah, sombong dengan ilmu. Insya-Allah. Sombong dengan amal ibadat, insya-Allah ya, kita pegang yang tu. Jadi, okey, saya nak hari ini kita terbalik ya. Kita belajar praktikal tayamum dulu, baru kita belajar teori. Pasal saya combinekan ya, saya joinkan antara praktikal tayamum dengan praktikal berwuduk dengan pembalut, di-coverkan ya, ditutup, apa ya, cover cakap. Ditambahi ya, disempurnakan dengan bertayamum. Jadi dah selesai. Jadi hari ini kita bagi dia punya sebab-sebab dia ya. Jadi okey. Jadi ya, kalau kita tengok tayamum tu, kena ingat ya, apa tafsir tayamum tu kena tahu. Tafsir tayamum itu adalah kata Ibnu Umar ya. Ibnu Umar ni anak Sayyidina Umar, iaitu dia nama penuh dia Abdullah, adik kepada Ummul Mukminin Hafsah ya. Jadi dia kata apa? Tayamum itu adalah dua tepukan. Dua tepukan aja sayang. Itu hari siapa yang belajar sampai 4 tepukan? Tak apa, itu pasal baru belajar. Ya, tengok siapa si ni komen dalam WhatsApp group ya, dia kata, kalau siapa tak pandai jangan bawa bedak, dia kata. Nanti muka macam tepung gomak. Dia kata kan? Pasal praktikal 5 kali tak dapat lagi. Kan? Tak apa. Biarlah hari ni tepung gomak, tapi Allah redha kat kita. Okey ya. Jadi dia kata tayamum itu adalah dua tepukan. Satu tepukan untuk muka dan satu tepukan lagi untuk dua belah tangan hingga ke siku. Jadi macam mana?
dah dapat bayangkan ya bagi yang dah praktikal. Jadi ini hadis riwayat daripada siapa? Ya, daripada Ibnu Umar. Ya, daripada Rasulullah dan diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Hakim dan Al-Baqi. Ya, diriwayatkan. Jadi kat sini hadis ini adalah sahih ya taraf dia. Jika dengan 2 tepukan sudah mencukupi, jika tidak wajib ditambah sehingga sampurna ya. Jadi kalau yang tak pakar tu, tak pakar lagi, dia tak 2 tepukan lah. Mungkin macam saya kata itu hari 6 tepukan ya yang. Orang tepuk 2 kali untuk muka dengan 2 tangan. Awak tepuk 2 kali, tepuk sekali belah kiri muka, tepuk sekali belah kanan muka. Tepuk sekali belah kiri muka. Tepuk sekali belah tangan kanan, tepuk lagi sekali belah kiri. Kan? Tak apa. Sebab baru belajar kan. Nanti dah lama-lama macam saya katakan, bagi praktikal 3 minggu yang jadi minggu pertama bulan 10 rasa-rasa semua dah boleh lawan cikgu lah. Maknanya dia punya kepasihkan dia. Dah boleh lawan cikgu dah. Cikgu tengok saya sap je nanti. Kan? Jadi harap-harapnya begitulah yang Allah izinkan. InsyaAllah. Ya. Jadi dia kata, tapi sebenarnya kalau lebih daripada 2 tepukan tu ada hukum. Hukum dia sebenarnya makruh, nanti kita belajar. Ya. Tapi lebih baik makruh daripada tak sah. Sebab kita orang baru belajar kan. Buah capadak di luar. Ambil galah tolong. Apa sama lagi? Kalau salah tolong tunjukkan ya. Apalah bagi kita ceria-ceria sikit berpantun, dah lama tak pantun. Jadi kita kena ingat kat situ. Jadi kalau dia kata tayamum itu perbuatannya ya, orang kata rukun fi'linya begitu, 2 tepukan. Tapi dia ada rukun kalbi, mesti ada niat. Niatnya kat mana? Masa kita sentuh muka. Ya, maka kita niat. Ya, macam tu. Okey, jadi saya nak terangkan sikit. Jadi daripada hadis ini, hadis yang merupakan tayamum yang saya dah ceritakan kisah Sayyidina Aisyah memberitahu Rasulullah kan, kisah turunnya tayamum ini, iaitu Sayyidina Aisyah kehilangan kalungnya. Ya, dah cerita kan. Jadi sebenarnya turun ayat itu adalah surah An-Nisa ayat 43. Ya, surah An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gham. Ya. Aw la maslukum nisa afalam tajidu ma'afatim. Ya. Jadi kat sini dia kata apa? Kalau kita baca surah An-Nisa itu penuh ayat 43, saya ambil buku lain ya, awak boleh catat dekat nota, balik rujuk. Ya, saya ambil buku lain. Jadi dia kata apa? Jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu tersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air untuk mandi atau berwudu, maka hendaklah kamu tayamum dengan debu tanah yang suci, iaitu sapulah ke muka dan kedua belah tangan. Lengkap dari ni daripada Allah dalam surah An-Nisa ayat 43, di mana dia menyatakan kalau kita bermusafir atau sakit. Sebab tu datang hukum orang sakit dan tak boleh kena air, boleh tayamum ya. Jadi dia kata jika kamu sakit. Sakit ni maknanya bukan sakit pening kepala yang. Oh, aku nak tayamum. Sakit ni dalam surah ni An-Nisa kata jika kamu sakit. Dia pun mandai-mandai. Sebab tu tafsir Quran jangan tafsir sendiri yang ya. Dia kena ada guru tafsir dia. Jadi jika kamu sakit dia kata, atau kamu sedang dalam musafir, atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air, ya. Lalu atau tersentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat tersentuh, kat sini jima sebenarnya dari segi hukum situ. Kamu mandi dan berwudu. Sebab tu dia kata, sebab dia punya keterangan dia mandi dan berwudu. Ya. Dan hendaklah kamu bertayamum. Nampak? Jadi kena ada guru tafsir dia. Maknanya sakit yang macam mana?
Sakit yang memang telah diakui sah oleh doktor yang beramanah mengatakan kita tak boleh kena air. Kalau kena air makin mudarat. Okey, baru boleh yang. Jangan kau sakit kepala baru belajar dengan usaha nizam. Tengok. Suat ni saya apa tiga. Boleh je. Pandai-pandai lah ya. Tak boleh. Jadi ada syarat-syarat dia yang lain. Macam tu. Jadi begitu juga kalau musafir. Musafir. Jadi musafir pun kena tengok juga. Musafir yang macam mana yang. Kalau kau musafir pergi air terjun kota tinggi. Yang air dia Masya Allah. Tiba-tiba kau tayamum. Kalau orang yang tengok pelik juga. Apa hal ni? Tengok-tengok badan berkurat pun tidak. Melecur pun tidak. Maknanya tak ada masalah. Apa badan tu kena air. Siap. Mandi lagi air terjun. Tiba-tiba lap-lap badan tayamum pula. Saya kata ayat ni musafir. Saya musafir. Maka saya boleh tayamum. Musafir yang tak ada air. Yang musafir yang memang tak ada air. Musafir tempat tak ada air. Ada air. Tapi air tu untuk nak dapat buat minum macam nanti. Dia adalah lagi hukum-hukum dia nanti kalau nak belajar yang lagi mendalam ya. Jadi macam tu. Jadi kena ingat, saya minggu lepas dah cakap kata kunci tayamum ni, kata kunci untuk tayamum hanya apa? Kalau namanya tayamum mesti. Sebab ini ada kekeliruan apabila berwuduk dengan pembalut. Bila kita berwuduk dengan pembalut, maka di atas pembalut kita dah tunjukkan praktikal minggu lepas. Di atas pembalut itu kena sapu air, bukan basuh. Saya ulang lagi sekali untuk hari ini secara teori, teori praktikal. Apabila kita berwuduk dengan salah satu anggota wuduk berbalut, maka kita bahagian berbalut tidak kita basuhkan. Sebab berbalut kita hanya basuh kalau katakan tangan kita jari ni yang balut. Contoh jari kita cedera ke, orang kecil mana ke, sakit ke, dia balut jari dia. Maka jari ini dia tak boleh kena air, tapi sini kena basuh dengan air. Kalau kata nanti kena kat sini, macam mana? Sebab kalau basuh macam tu kan. Sebab itu hari ni saya tak bawa lah pemancit tu. Sebab itu kenakan pemancit. Pemancit tu pancitlah air sampai nampak mengalir. Dalam praktikal saya dah tunjukkan. Mesti ada air mengalir, baru kita akan sapu. Jadi yang bahagian berbalut ini, dia kata hukumnya bukan membasuh, tetapi menyapu. Jadi saya nak fahamkan hajah semua, jangan celaru, jangan keliru antara makna membasuh dengan membasuh, basuhlah yang mesti ada air yang mengalir. Itu membasuh. Kalau menyapu, you celup tangan you atau you siram tangan awak ada air, just you macam ni je. Sapu macam ni je. Syarat. Kalau kata macam syarat aja ustazah, iyalah. Memang syarat lah. Syarat sahaja. Lepas itu kena tampung ya sayang dengan tayamum. Boleh tayamum dulu, boleh wuduk dulu. Selepas itu, kita kena tayamum. Sebab, kenapa kita kena tayamum? Sebab wuduk kita tidak sempurna. Sebab patut basuh, tapi dah balut awak sapu je. So, ada anggota wuduk yang tidak sempurna, maka diganti dengan tayamum. Jelas Jadi tayamum itu mengganti perbuatan membasuh anggota wuduk yang tidak sempurna. Jelas? Faham tapi ada persoalan lagi. Anggota wuduk apa? Ulang balik kaji. Saya nak sebab nak bagi faham, sebab itu ada dalam praktikal, hari ini dalam teori. Anggota wuduk ada berapa anggota yang? 4 anggota wuduk, bukan 2 sayang. 4 apa? Muka, tangan, kepala, kaki. Anggota tayamum 2, muka dan tangan. Kalau kena tangan, dia juga anggota wuduk, dia juga anggota tayamum. Maka mengikut mazhab Syafi'i, kalau awak sihat selepas itu kena qada solat itu. Kerana dalam wuduk pun tak sempurna. Betul tak?
Dalam tayamum pun tak sempurna. Kena juga sapu ataupun balut. Jadi, bila dah baik besok, kalau banyak, kata Jawanya alon-alon. Alon-alon biar kelakon, perlahan-perlahan, qada balik. Ya? Macam tu. Sebab, kenapa? Sebab dua-dua tak sempurna. Tapi kalau tanya, saya ulang balik. Kalau tanya, kalau macam tu tak payah semayang lah Ustazah. Semayang pun kena qada, baik tak payah semayang. Ya, Encik Ainul. Tak payah semayang lah ya, Kak Nah. Habis dah semayang pun kena qada balik, tak payah semayang lah, Salviah. Kenapa kena semayang? Sebab waktu itu adalah waktu you kena solat. Sebab awak mencukupi syarat 5 syarat solat. Apa 5 syarat solat? Pertama, Islam. Kedua, baligh. Ketiga, apa? Akal penuh, tak gila. Keempat, sadar, bukan pengsan, bukan koma. Kelima, bebas taharah, bebas daripada hadas besar. Tahir tak lipas, menopause lagi dah. Dekat mana yang tak ada alasan? Ada alasan sakit, ada alasan tak ada air, tak ada kan yang? Jadi 5 alasan untuk mengelak solat, tak ada. Tak ada lah Jahindun. Islam. Kita bukan kafir. Ada nak ngaku dia kafir? Tak. Maknanya syarat pertama untuk solat, dah jalan dah. Kedua, balik. Umur 60 tahun tak balik lagi ke? Kalau uang kosong 6 tahun tak apa. Umur 60 tahun tak balik lagi ya? Kat sini paling muda berapa? 30? 25? Adik muda tu berapa umur yang? 20. 20 dah balik belum? Dah. Jadi syarat kedua balik, lepas dah. Siapa tak balik? Angkat tangan. Wah, dia tak balik. Admin kata dia belum balik. Jadi syarat kedua balik, lepas dah. Yang ketiga apa yang? Berakal. Siapa gila kat sini? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa gila? Tak ada kan? Jadi nak skip. Panggil apa nak skip? Nak apa ya? Beralasan Nak beralasan tak solat. Berakal. Gila tak apa. Siapa gila? Angkat tangan. 3 syarat dah lepas dah. Yang keempat, dia kata taharah daripada nifas dan haid. Mungkin yang muda-muda adik tu sekali-sekali boleh lah. Dek nama tak semayang, uzur, yes. Tapi yang dah 60 ada Kana mesti ada haid lagi. Kan? Kalau dah menopause dah tak ada alasan. 4. Yang kelima, dia kata sedar. Ada kat sini yang koma? Ada. Ataupun nampak mata tapi dia sebenarnya dia tak sadar. Di alam alam maya, alam satu lagi ada. Kalau sebab tu bila saya selalulah cakap dengan anak ke atau kelas yang saya ngajar solat, kalau tak nak solat, cari 5 sebab tadi. 5 sebab yang cari kalau tak nak solat. Kalau salah satu daripada 5 ni ada pada diri hajah, maka boleh tak solat. Tapi orang biasa gunakan uzur lah yang uzur. Uzur tu salah satulah. 5 saja yang. Kalau 5 lepas, tak boleh kena solat. Jadi walaupun tadi kata patah tangan ke, tak boleh berwuduk ke, itu yang kita belajar tadi. Ya? Jadi kalau kita mati, ni saya cakap lagi, sebab mati tu pasti. Ustazah ni sikit-sikit mati, sikit-sikit mati. Habis nak cerita apa yang? Dalam Quran pun Allah dah katakan, setiap yang hidup pasti mati. Allah cakap bukan main-main, bukan macam saya cakap pasti. Maknanya boleh jadi dosa, insya-Allah kita kena kan. Tapi Allah dia kata pasti, ya pasti. Sebab dia maha kuasa. Kita memanglah maha lemah. Sebab tu kita maha lemah, jangan cakap kompom. Jangan. Kena macam ini, beradab. Confirm, insya-Allah, confirm. Ataupun confirm, insya-Allah. Dia mesti ada sandarannya. Jelas. Jangan confirm. Confirm. Nanti awak tak datang,
Kalau awak ada masalah, awak kena merangkak datang. Macam janji dengan kawan kan, besok kalau Ustazah Misna saya nak datang. Janji ya datang. Ya, confirm datang. Tiba-tiba sakit. Walau awak sakit, awak kena datang. Kena datang. Merangkaklah awak datang. Kawan tu pimpin masuk dalam kereta, kena datang. Sebab kalau tak, awak dah mungkin janji. Sebab awak tak ada guna perkataan insya. Tu yang bahaya tu. Sebab itu dia punya hukum dia sebenarnya. Hukumnya begitu. Tapi kadang-kadang orang kata bila insya-Allah dia cemik, betul tak? Ustazah, minggu depan rumah saya kenduri, datanglah insya-Allah. Kata dia. Asal yang nak cemik. Pasal dia kata kalau insya-Allah tu confirm ustazah tu tak datang. Itu sebenarnya dah salah faham ya. Kita kenapa orang buat macam tu? Sebab manusia mempergunakan agama pada jalan yang salah. Betul tak, Jah? Betul tak, Jah? Normally orang cakap insya-Allah dalam hati dia tak nak pergi kan, yang? Betul tak? InsyaAllah, kata dia. Tapi dalam hati tak nak pergi. Tak boleh, yang. Itu ciri-ciri munafik. Tahu? Kita dalam hati kena cakap memang nak pergi. Tapi kita cakap insya-Allah bersandar kepada keizinan Allah. Kalau dah confirm kau tak boleh pergi, terus terang aja lah. Ustazah datang rumah saya ni, oh tak boleh. Awak nak buat Sabtu, minggu ketiga, pukul 10. Buat apa? Cukur jambu anak. Oh minta maaf, saya hari Sabtu pukul 10 saya ngajar dekat masjid. Memang saya tak boleh pergi. Kan senang cerita. Ini insya-Allah. Dalam hati aku tak pergi dah. Jadi kan itu yang bila kita cakap insya-Allah, orang cemik, betul tak? Betul. Dia senyum adik kita yang pakai. Tak, dek? Jadi sebenarnya bila kita cakap macam tu, kita dah memperlekehkan hukum Allah. Tak boleh. Kita mainkan Allah. InsyaAllah. Kita mainkan Allah. Tapi kita tak sedar. Jangan buat lagi ya, yang. Kalau betul-betul tak boleh datang, cakap terang. Dia nak kecil hati ke, dia nak sakit hati, itu is up to them. Yang kono kata Jawanya. Kita cakap yang terus, minta maaf, saya tak boleh datang sebab pada hari yang sama saya terpaksa balik kampung. Contoh, cakap terang. Tak ada masalah. Kalau dia kata tak apa, kadang kita cakap terang, dia kata tak apa, datanglah dah habis majlis, dia kata kan. Pukul 10 tak dapat datang, nanti dah balik-balik ngajar pukul 1 datanglah ustazah, dah balik majlis, datanglah, duduk belakang-belakang, saya sediakan, simpankan makanannya. Kan? Jadi itu atas kita. Kalau kita kata rasanya dapat Datuk pergi, kita pergi. Kalau kata oh tak boleh, lepas ni memang saya dah janji nak terus balik kampung, terus terang cakap. Kan senang kan? Jangan kata orang Melayu tak suka terang tu pahit dia. Tak apa, kita ambil cara Islam, cakap yang benar. Okey? Jadi kat sini kita kena jelaslah kat situ ya. Tadi itu perkataan insya-Allah. Okey. Jadi sebab apa ya, kat sini kita pun saya dah cerita sebab turun ya, nuzul Al-Quran, asbab turunnya surah An-Nisa ayat 43 disebabkan perintah tayamum. Okey. Jadi kat situ dia ada sambungan juga ya, daripada surah Al-Maidah ayat 6, ayat yang terakhir. Al-Maidah tu surah dia sangat panjang, yang terakhir ya. Jadi mamu soidam thayyibah. Ya, dia kata maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Ya, jadi kat sini alat tayamum itu debu tanah yang suci. Ya, jadi alat tayamum kena ingat hanya ada satu saja alat tayamum, iaitu debu. Debu tanah yang suci, yang mutlak. Tahu mutlak? Air mutlak, tanah pun kena mutlak. Yang oi. Sebab itu tanah walaupun bercampur sedikit aja dengan tepung tak boleh guna dah. Dia tak kira. Maknanya kat situ contoh nak bagi faham, ini air yang ni air. Termasuk abuk teh. Sikitlah abuk teh ataupun apa? Minyak wangi yang boleh dah buat wuduk, boleh buat wuduk. Air teh boleh minum?
Boleh. Macam tu. Jadi kalau debu tanah dah bercampur dengan benda asing. Kalau dia bercampur dengan pasir, boleh tak? Boleh. Pasal pasir itu pun salah satu daripada alat tanah, dari tanah. Maksudnya ada setengah-setengah negara memang dia tak ada tanah. Tanah dia pasir. Jadi sebab itu kalau tercampur pasir boleh. Cuma kita kena ketepikanlah pasir itu. Jelas? Ya, sebab dia kata kalau kita tengok kat sini dia kata apa? Dia kata tanah yang boleh dijelaskan. Okey, dia kata tanah yang boleh apa yang? Tanah yang dibolehkan ialah tanah dengan pasir bercampur debu. Maknanya kalau kita kat Padang Syaharah ataupun tempat-tempat yang berpasir macam negara Arab, maka kita kena ambil cedok pasir tu, kita kena ayak. Cedok pasir tu dulu, bukan pasir tu yang kau cekut, kau sapu kat muka. Tak. Maknanya kalau awak cedok pasir tu, dia mesti ada abuk dia. Faham tak? Senang kalau cakap debu tak faham, abuk. Ada abuk kan yang? Jadi awak ayak dahulu, alas dengan yang bersih di bawah, maka debu tadi akan jatuhlah di bawah kan. Jadi pasirnya tu tergantung atas ayak, buanglah. Jadi debu tu yang diambil. Jelas? Jadi debu bercampur pasir masih boleh diguna, itu tidak mustakmal. Itu masih boleh. Faham ya? Jadi tidak sah tayamum dengan debu yang bercampur dengan gandum, zafran atau benda-benda asid selain daripada pasir. Jelas? Katakan awak tengah nak buat tayamum tepuk. Tiba-tiba anak buka makan cekedis ke, abuk sekali angin, kipas angin pun tiup dia punya abuk dia. Dah bercampur dengan debu yang awak nak tepuk, maka itu semua tak boleh guna dah. Jelas dia tidak boleh dicampur dengan benda asing. Okey. Jadi kena ingat apa jenis tanah tak boleh guna. Faham Tanah tidak boleh digunakan sebagai tayamum. Yang boleh digunakan sebagai tayamum debu tanah. Jelas Maknanya kalau Ajah ada tanah, apa perlu Ajah buat? Jemur dulu. Kalau dia dah keras, kalau dia macam basah-basah, kalau dia dah keras, apa Ajah buat? Tumbuk. Lepas tumbuk ayak. Faham tak? Ambil debu dia saja. Bukan Ajah malas, ada tanah kan seketul kan, balik kampung kan, ambil tanah liat, kapal seketul. Ni aku nak buat tayamum, dia kata. Dia pun simpan dah dalam bekas, macam sabun apa tu yang? Sabun buku tu, sabun mandi buku. Jenama macam jenama lah kan. Detol, lak, apa-apa lah kan. Jadi dia kata bila dia nak tayamum, dia pun gap. Ni ambil macam sabun. Gitu. Lepas tu tonyol tangan. Tak sah tak sah. Tu kena ingat. Tayamum alat dia hanya debu. Macam tu. Okey. Jadi anggota tayamum dua. Sebab-sebab. Okey, saya bagi short form dia. Nanti Ajah nak salin kat tepi-tepi ni kan ada ruang kosong, boleh salin. Jadi sebab yang membolehkan tayamum, pertama tiada air. Tengok dia punya keterangan dia. Jika seseorang itu yakin boleh mendapatkan air, wajib ke atasnya mencari air. Sebaliknya kalau ia berkeyakinan tiada air, maka bolehlah ia bertayamum. Maksudnya kat sini, kalau dia musafir, dibawa, katalah musafir kat mana Gunung Kinabalu contoh. Kalau kata ada tapi tepi tu ada air, ini saya bagi contoh tak ada air yang. Jadi kan kalau kita pergi Gunung Kinabalu tu ada apa tu yang panggil? Alah, yang bawa-bawa barang tu. Kan memang kena bayar upah tu, yang tu. Kita tak boleh naik Gunung Kinabalu tu macam tu aja. Dia kena ada bayar, ada lesen. Lepas tu kita mesti guna satu orang yang pendaki gunung yang memang kerja dia lah yang penunjuk jalan, bawa barang tu. Apa nama dia saya pun dah lupa dah.
Jadi kalau katalah sampai waktu nak solat, kan? Dia kata tak ada air lah. Kita nak angkat air, nak naik ke gunung, bawa air sebotol, 2 botol boleh lah yang untuk minum. Kalau nak pikul satu gelen, 2 gelen, tak mampu kan nak naik gunung. Contoh. Jadi maka dia kata apa? Tak apa, nanti dekat bahagian sini ada air. Ada macam apa? Lopak ke, mata air ke apa. Dan kita tanya dia nak sampai situ pukul berapa? Lepas tak? Luput tak waktu zuhur? Contoh. Dia kata, oh dalam tempoh setengah jam orang lambat, kata dia. Kalau macam awak yang lambat 40 minit. Saya 15 minit boleh sampai. Jadi kita tengok jam, kalau 45 minit ke apa, masih ada waktu zuhur. Jelas tak? Maka masa itu awak tidak boleh tayamum. Tak boleh tayamum. Jelas? Sebab awak akan sampai kepada pusat ada air, sumber ada air, masih dalam waktunya. Jelas? Sebab ada orang yang memang dia dah hari-hari ulang balik. Apa? Malam gunung lah yang, ada satu orang pun yang ingat. Malam gunung kan? Yang tu. Jadi kalau dia kata ada, maka tak boleh. Kalau tak ada malam gunung, kita berjalan dah ke mana-mana. Ke mana-mana katalah, ke hutan ke mana, wallahualam lah, mana kita musafir, maka tidak juga boleh sembahyang. Bila sampai waktu sembahyang, ya, apa yang perlu kita buat, kita kena cari air 1 kilometer ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Kalau ada 4 orang, pecah 4 cari. Confirm tak ada, baru boleh bertayamum. Bukan kata, diri tak ada air, jom kita tayamum. Tak begitu syarat dia. Sebab ini ganti, dia ada strict sikit lah. Jadi jika terdapat air tetapi diperlukan untuk minum atau tidak, tidak mencukupi lah untuk dibuat tayamum, dibuat wuduk, maka masa itu baru tayamum. Kalau ada air, dalam satu kapilah tu ada air, tapi air tu memang untuk buat minum. Kalau buat berwuduk, jalan-jalan lagi dah cari tak ada air, sekarang semua mati kehausan. Maka dah cari air tu boleh guna. Tapi tengok ya, dia kata kat sini, kalau dalam satu perjalanan hukum dia, kita cari air. Ada air pada kafilah yang lalu, ataupun katalah dalam kita jalan-jalan tu kita jumpa rumah orang asli ke rumah orang lah, tak kisahlah, yang dia memang ada sumber air, tempayan ke apa ke, tak kisah. Tapi kita nak minta air, dia kata tak boleh kecuali beli. Kalau masa itu hajah berkemampuan untuk membeli, maka wajib beli. Tak boleh kata air pun okey. Katalah pergi tempat hutan mau asli kan, air tu kan dia dah buat macam batang buluh gitu kan. Kata ini kawasan aku, kata Tok Batin, walaupun nampak tu saya dah bikin apa, you tak boleh nak ambil kecuali bayar. Contoh. Masa itu kita memang ada duit, maka kita wajib beli. Tak boleh kata kau tak kasih sudah, kira tak ada air aku tayamum. No. Kecuali memang awak tak ada duit nak beli, memang nak pergi jalan hutan tak bawa duit. Kata dah fikir, pergi hutan nak buat apa, buat duit, nak beli apa? Contoh. Jadi kita pun tak bawa duit, atau tak ada duit, tak mampu. Dia cas terlampau tinggi, kita collect 2-3 orang pun tak mampu nak bayar, baru boleh tayamum. Kalau kita mampu bayar, maka wajib kita membeli. Nampak ya? Jelas tu hukum dia. Ya, jika dengan menggunakan air akan mendatangkan mudarat. Yang ketiga, yakni air ada tapi mendatangkan mudarat. Jadi macam tu. Jadi saya terangkan juga syarat-syarat tayamum. Alat yang digunakan adalah debu tanah yang suci. Ya, boleh tayamum dengan tanah berwarna apa saja. Putih, merah, kuning, hijau kata Jawanya, hitam, ireng, tak kisah. Yang penting memang dia ori. Ori maknanya memang kejadiannya begitu, maka boleh. Kalau dikala-kalakan, tak boleh. Okey. Yang kedua, debu tanah busut pun boleh guna. Kalau kita macam kat kampung kan, nanti kan
nampak naik busuk tu kan. Kita kan nak nyangkut-nyangkut dah tua tak larat kan. Balik kampung tengok ada tanah busuk naik kan. Maka awak ambil tanah busuk tu, awak jemur, keringkan, tumbuk jadikan debu, boleh. Boleh digunakan. Okay. Tanah yang terbakar selagi belum menjadi abu. Jadi kalau tanah hitam, dia terbakar lah. Macam kawasan tu terbakar. Macam lah katalah kita ada orang, dia pergi selamatkan hutan yang terbakar. Kan terbakar hutan, bomba katakan. Jadi tak ada air. Jadi tanah pun tak ada, hanya ada debu-debu yang bekas terbakar. Maka dia kena kuis-kuis lah. Jangan ambil yang betul-betul dah jadi abu, jadi arang. Masih ada sifat tanah, masih boleh guna. Tapi kalau dah tak ada sifat tanah, tak boleh guna. Okay? Macam tu. Jadi kat sini, saya kata debu. Benda faham ya? Debu dari pasir. Jelas Kalau pasir kasar atau pasir halus, maka tidak sah untuk jadi alat tayamum. Saya tak nak awak salah faham, celaru. Saya cakap debu dari pasir boleh buat tayamum. Bukan pasir halus awak buat tayamum. Jelas tak? Jelas tak? Jadi kalau awak satu tempat tu jumpa pasir, maka awak ayak. Kalau ada macam kain jarang. Kalau tak ada kain jarang, mungkin tangan awak seluk pasir tu dulu. Seluk, faham tak? Seluk, tengok tangan ada abuk tak? Maka abuk itulah yang diguna buat tayamum. Faham tak? Kalau kata ustazah, saya pergi musafir, katalah nak tengok-tengok kat padang pasir, takkanlah saya nak buat tapir ustazah ni. Ya betul. Kan? Contoh. Tapi kalau macam kita ada tudung shawl yang agak-agak jarang, boleh kita ayak, maka kita ayak lah. Kalau tak ada, kita seluk tangan kita dalam pasir tadi. Kan pasir kan dia peroi kan. Maka kita seluk tangan kita untuk mendapatkan debu. Jadi kalau debu yang ada, kita main tepuk. Faham tak? Kita tepuk dan dapat debu. Tapi kalau kat pasir, kita bukan tepuk yang, kita seluk. Jelas tak? Kita seluk, lepas tu nanti tangan kita nampak berdebu kan. Lepas tu kita nipiskan lah. Jelas macam tu. Jadi dia kata apa? Debu tanah itu mestilah suci, tidak sah digunakan untuk tayamum tanah yang bercampur najis. Jadi kalau awak setelah balik kampung, macam yang kat sini, tu hari admin beli dah siap Jadi katakan awak balik kampung, nak cari debu kat tanah kan. Jadi macam saya katalah, kan kat kampung ada bela ayam, bela apa, takut najis kan. Jadi bila nak ambil, kena buanglah kat atas tu, buanglah agak-agak gigi ke. Tarik dulu bahagian tanah atas tu, jangan terus ambil. Atau kalau nak bersih, pergi kebun lah. Pergi kebun, cabut rumput-rumput, ambil yang celah rumput tu. Macam tu. Okay? Sebab kita nak pastikan tanah tu bersih. Ataupun kalaupun kat kebun yang ada baja, pakai baja organik. Kan? Baja organik kan dah confirm memang daripada tai ayam, tai lembu ke tai kambing tu tak? Maka tak boleh juga diambil tu. Nanti tanah tu bercampur najis. Maka kena korek lah, ambil yang bahagian dalam macam tu. Ya, kalau nak buat sendirilah. Habis kalau tak buat kan, beli je kan. Senang kan. Nanti tanya admin, itu hari beli besar tu beli kat mana? Saya pun tak jumpa yang besar tu. Selalu saya beli yang kecil je. Kan? Jadi macam juga jadi saya satu kata yang tu tak bercampur Jadi dia kata kat sini sapuan itu mesti 2 kali yang pertama muka, yang kedua siku. Tetapi sekiranya tidak rata, wajib ia menambah beberapa kali sehingga rata. Okey, tidak wajib dan tidak sunat menyampaikan debu itu di celah-celah rambut yang nipis sekalipun kerana kesukaran. Makna dia debu ni dia tak macam tayamum. Tayamum tak macam wuduk jadi dia kalau wuduk tadi, kalau orang ada bau dengan janggut,
dia kena seli-seli apa? Sela. Sela. Tapi untuk tayamum tak perlu. Dia sapu atas, dia kat janggut tu dia gitu je. Tak perlu disela-selikan. Macam tu. Jadi, yang terakhir, tanah yang telah disapu ke muka hendaklah tidak bercampur dengan tanah yang hendak disapu pada kedua-dua belah tangan. Jadi apa maksud dia? Kita dah belajar kan yang kalau bercampur jadi apa yang? Mustakmal. Jadi pastikan. Itu tadi dalam praktikal saya dah tunjuk. Tepuk pertama sebab belum pakai boleh dilipiskan atas tepukan itu sebab kita nak guna kedua. Lepas kita dah sapu muka, maka tangan ini ada debu mustakmal. Mesti dilap bersihkan dahulu. Jangan lap bersihkan tu dekat tempat nak tepuk untuk apa yang? Untuk yang kali kedua. Jadi diketepikanlah, lap dulu tangan tu, ambil tisu, ambil apa. Pastikan tangan kita ni sudah tak ada debu. Baru kita tepuk yang kedua. Dia ada mustakmal juga. Jadi bukan kata air aja mustakmal. Tayamum pun ada mustakmalnya, ya. Boleh. Memang itu hari kita kesat dengan tisu ya, dengan kain. Masa itu hari saya tak pakai tisu sebab dulu mana ada tisu, pakai kain tuala good morning. Yang hand towel punya tu. Sebab tu saya kata pergi mana-mana dalam beg tangan saya mesti ada hand towel. Sampai anak saya kata, Umi ni macam orang kampung. Orang pakai tisu, kan? Saya tak, saya pakai towel. Macam tu. Jadi dia kata daripada sabda Rasulullah SAW yang bermaksud tepukan itu 2 kali tepuk. Ini yang daripada tadi Sayyidina Ibnu Umar ya. Jadi dia kata apa? Yang kelima syarat dia debu tanah yang belum diguna untuk bersuci, iaitu tanah mustakmal apabila digunakan jatuh ke anggotanya ya. Jadi dia kata macam ni. Kalau tanah yang dah diguna untuk kita sapu muka tadi, maka yang jatuh tu dia jadi mustakmal. Tapi kalau kita tepuk, katakan kita tepuk belum sapu muka, ataupun kita tepuk kali kedua belum sapu tangan, apa tu, dia jatuh kan, kita tipiskan dia jatuh, yang itu boleh orang lain gunakan, dia tak mustakmal. Jelas tak? Saya ulang balik, takut confuse. Yang jadi mustakmal apabila awak tepuk dan tipiskan, dah sapu kat muka sayang, dah sapu kat muka, maka debu itu jadi mustakmal. Jelas tak? Kalau yang dah bekas kita bertayamum itu jatuh kat tempat yang kita nak tepuk kali kedua, maka dia dah mustakmal. Tapi kalau dia lepas kita tepuk kan, kita tipiskan kan, kita tipiskan yang jatuh itu, tapi kita belum gunakan lagi, belum gunakan untuk menyapu muka atau menyapu makan, itu belum mustakmal. Boleh digunakan untuk tepukan yang kedua atau orang lain gunakan. Jelas Sebab itu masa sapu, dalam praktikal nanti saya tunjuk untuk yang tak datang minggu pertama besok, jangan angkat. Bila taruh, selagi tangan itu tak diangkat, dia kata maka itu tak mustakmal. Kalau kita dah sapu, set sikit, angkat, nak sapu lagi, maka itu dah mustakmal. Kalau dah terangkat, maka tangan itu kena elak, bersih-bersih, tepuklah lagi untuk nak meratakan lagi. Itu yang jadi bukan 2 tepukan, 5 tepukan, 6 tepukan, faham tak? Bila terangkat aja tak boleh sapu balik. Terangkat aja maknanya finish already. Jelas terangkat aja buat baru, terangkat aja buat baru. Tu muka nanti yang orang sekali awak 3 kali, tak apalah, 3 kali. Yang penting boleh kata. Tak apa, lepas tu belajar lembutkan tangan. Nampak senang yang nampak senang kan tayamum? Tapi buat ramai tak jadi Jadi benda tu dia kena macam praktis lah Tak apa, nanti kita buat lagi.
Boleh? Dia kanan, kiri, ataupun kalau tak mampu, dua tangan, tangan sebelah pegang dulu, tepuk macam ni, tangan pegang dulu, sapu dulu sebelah kiri, kanan, sapu dulu sebelah kanan, kan? Rata-rata kanan, lepas tu, baru belah sini, boleh juga. Sebelah-sebelah dulu. Kalau kita tak mampu, asalkan jangan touch, jangan dah taruh, angkat, mustakmal. Faham? Kalau kita kata saya dua-dua tak pandai lah, pandai sebelah. Tepuk dua tapi pegang dulu. Ini pegang dulu, bagi jauh. Jangan terlecik ni. Sapu dulu. Lepas tu dah kata baru ambil sebelah. Boleh? Yang jadi mustakmal, you dah sentuh, angkat. Macam tu ya. Jadi, okey. Dah faham ya tentang tayamum? Kalau dah, jadi ya, dia tayamum ni, dia lebih kurang syarat dia macam orang daimul hadas. Faham Dia tayamum ni, dia tak macam wudu. Boleh ambil dulu-dulu. Ambil dulu-dulu. Boleh jelas tak awak ambil dulu-dulu? Ambil sebelum masa waktu yang ambil awal lah. Ambil dulu-dulu, nanti dia kata orang dulu ambil. Ambil awal. Wudu boleh ambil awal sebelum masuk waktu. Tayamum tidak. Dia kena dengar azan dahulu. Kalau awak tayamum dulu, tak sah. Sebab tadi kan, bila dah masuk waktu, cari air dulu. Cari air dulu. Confirm tak ada air, baru tayamum. Bukan kata, you dalam musafir, you dah get ready tayamum. Masuk waktu, tinggal sembahyang. Tak semudah itu. Allah bagi ganti, tapi tak semudah tayamum. Tak semudah berwuduk. Okey? Jadi dia kata apa? Sah tayamum seseorang atau ramai yang menggunakan debu tanah yang sedikit pada tempat yang sama selagi ia tidak mustakmal. Maknanya macam itu hari lah kan yang kita belajar kan, saya taruh debu tu dekat A4 kan. Lepas tu kan berapa orang tepuk? 4-5 orang tepuk kan. Lepas tu ada yang tanya, Ustazah boleh ke saya tepuk ni? Saya kata boleh lah, sebab kawan awak buat tadi dia tak mustakmalkan benda tu. Jelas tak? Selagi yang bekas awak tepuk tadi tu tidak dimustakmalkan, 10 orang, 20 orang pun boleh guna lagi. Nampak tak? Jelas tak? Macam tu. Apa? Ya. Jadi kat sini memang ada yang tulis yang debu. Kalau kita saya lupa kat sini kan. Kalau tempat itu kita lihat memang ada jenis berdebu. Contoh, dan debu itu suci. Kalau contoh dekat hospital, kawasan yang kata memang debu tu suci, kita tengok kat dinding tu ada debu, katakan ngadap tingkap kan ada debu, maka kita boleh tepuk itu sebagai alat tayamum. Dekat bantal pun boleh, tetapi dengan syarat bantal itu mesti bebas daripada najis iaitu ahli basi. Yang kedua, bantal itu kalau bau salin, macam pagi-pagi nurse bau salin, tak boleh, sebab confirm tak ada debu. Jelas Jadi yang kedua, kalau awak tepuk kat dinding, awak berdekatan dengan reban ayam. Contoh, macam orang yang reban ayam komersial tu kan memang banyak debu-debu dia tu. Tapi dia dah gelek kepala dah. Jadi kalau kita nak tepuk dinding, kita ayam tu kan, tai ayam pun kalau dah kering, angin tiup, berdebu kayang. Itu jadi yang siapa yang rumah dekat dengan reban ayam, lalatnya cukup main banyak, tahu tak? Pasal banyak debu-debu tai ayam. Jadi dia kata boleh menggunakan debu yang pada suatu tempat dibolehkan dari debu atas bantal, lantai atau bukan lantai, dinding. Lantai tak boleh, lantai najis. Dinding yang penting kita suci. Okey. Lagi daripada
Jadi dia kata tanah debu ini dia kata hanya boleh untuk dua perkara, iaitu mengganti wudu dan mandi wajib ya, tapi tidak untuk istinja. Jadi dia kata syarat untuk tayamum ini, sebelum tayamum kita kena tentukan arah kiblat dahulu. Kalau kita tak tentukan arah kiblat, tidak sah tayamum. Sebab tayamum ni pun dia bukan ambil masa yang lama ya. Lepas tayamum terus kena solat. Dia macam sifat dia macam orang yang daimul hadas. Mana dah masuk waktu cari air tak ada, terus tayamum. Dia kena tentukan dulu arah kiblat mana. Kalau dalam hutan tu kita pakai itulah lidi, pancang, kita tengok mana arah dia kan. Tu dulu saya belajar tu macam mana cara nak menentu arah kiblat kan, menggunakan bayang-bayang pancang kayu. Dan dulu juga kami belajar macam mana nak tentukan masuk waktu zuhur, menggunakan bayang-bayang pancang kayu. Nak masuk waktu asar, gunakan pancang batang kayu. Faham tak? Siapa tahu? Tahu kan? Maknanya kalau zuhur, mesti pancang tu ada sedikit nampak lah. Kalau waktu asar, nak tahu dah masuk asar macam mana? Tahu tak? Bila kita ukur, katakan bayang tu, pancang tu katakan 2 inci. 2 inci kecil, tak nampak. 2 kaki. Katakan pancang itu 2 kaki, maka bila bayang tu melebihi 2 kaki, maknanya kita dirikan pancang macam tu, bayang tu kita tandakan. Yang kat tanah tu kita tandakan. Lepas tu kita baringkan pancang itu. Kalau pancang itu bayang itu dah melebihi panjang pancang itu, maka itu waktu asar. Kalau kita ukur bayang itu lebih pendek, pancang itu lebih panjang, maka itu masih waktu zuhur. Ataupun ngam-ngam pun waktu zuhur yang last. Dia mesti lebih sikit daripada lebih sikit daripada panjang pancang. Dan waktu maghrib biasalah bila kita akan nampak mega merah. Dan waktu isyak apabila dah hilang mega merah tu. Tapi kalau kat bandar susah nak nampak mega merah tu hilang kan. Kalau rumah orang kat kampung tepi pantai dia nampak. Jadi dia tak ada jam pun tak apa. Dia menggunakan sumber alam untuk solat. Macam tu. Jadi apa lagi dia kata? Satu tayamum boleh digunakan untuk berapa solat? Satu tayamum untuk satu solat. Kena faham tu. Jadi dia kata kenapa kena macam ini? Sudah masuk waktu solat, kalau bertayamum sebelum masuk waktu solat tidak sah. Kerana tayamum adalah taharah darurah. Dia panggil. Tayamum kan saya kata tayamum itu adalah taharah ganti. Ataupun taharah darurat. Sebab ganti atau darurat, dia tak ada keistimewaan macam air berwudu. Jelas jadi dia kata, kalau syak sama ada waktu sudah masuk atau belum sekalipun waktu itu sudah masuk, tayamum tak sah. Awak syak dah masuk ke belum? Dah masuk ke belum? Walaupun memang dah masuk waktu tapi awak ragu-ragu, maka awak tayamum pun tak sah. Dia kena make sure you betul-betul yakin dah masuk waktu. Jadi macam saya kata itu hari dalam praktikal, untuk orang yang berwudu, ada gelang, ada cincin, sah. Untuk orang berwudu, ada gelang, ada cincin, sah. Ataupun ada halangan-halangan, jam ke apa ke, sah. Pasal air kita boleh gelik-gelikkan cincin. Tetapi untuk tayamum, kena
cleankan, kena clearkan. Tak boleh ada cincin, tak boleh ada gelang, tak boleh ada jam, tak boleh ada apa-apa. Kerana dia debu, bukan membasuh, menyapu. Jadi kalau wuduk tu air, dia membasuh. Ada cincin, ada gelang, awak golek-golek, confirm kena tangan kan? Tapi debu, kalau ada gelang atau ada cincin, golekkan pun dia tak kena. Maka itu syarat dia, syarat syah dia. Tanggalkan semua cincin, gelang atau apa-apa yang menghalang debu daripada kulit. Jelas ya? Jadi kalau terlupa nak lucuk cincin, dah siap bertayamum, alamak cincin ada rupanya. Maka itu tak sah. Kena ulang semula. Bila ulang semula, dari mula lah yang jelas ya kat situ? So ada nak tanya. Ini yang saya cakap tadi syarat-syarat sah tayamum. Okay? Tadi saya dah terangkan alat dia debu, jenis tanah dia macam mana. Dan lepas tu saya terangkan pula macam mana boleh mustakmal, tak mustakmal, dah terangkan. Lepas tu dia punya dalil daripada Al-Quran, dalil kitni dan juga daripada hadis saya dah terangkan. Dan juga yang tadilah saya terangkan syarat-syarat bertayamum. Okay? Syarat dia. Dan sekarang dah faham ya? Dah faham saya nak masuk rukun tayamum. Jadi dalam tayamum pun ada rukun dia. Syarat syah dia ya kena tahu dulu. Sebab sebelum rukun kita kena tahu syarat sah. Bukan kena tahu rukun. Syarat syah dulu. Jadi syarat syah tadi dah ingat ya yang? Okey. Jadi rukun tayamum ada berapa yang? 4 sahaja. Kalau rukun wudu 6, rukun tayamum 4. Yang pertama niat. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah. Okey. Okey. Dah salin? Yang kedua, apa benda? Yang kedua adalah menyapu muka. Menyapu anggota muka. Dia tayamum ni, dia macam orang daimul hadas ya. Dia buat satu, niat satu. Kalau hajah nak mengaji, nak bertalaki, nak pegang mushaf kan, maka dia punya niat dia, saja aku bertayamum untuk menyentuh Al-Quran kerana Allah. Okay? Dia kena nyatakan. Orang ganti ni dia tak sama macam namanya pun. Kalau satu macam mana ya nak jelaskan awak. Okey, satu company dia bos. Boleh aja kan yang kalau bos cakap bos. Nah, besok awak datang pukul 9. Ada orang nak lawan? Ada? Ada yang? Tak ada. Besok awak kena overtime? Tak ada. Bos, owner syarikat tu, betul tak Marina? Coba kalau yang ganti. Yang ganti. Boleh? Besok datang pukul 9. Kalau bos tahu, kena marah tak engkau? Valid tak? Pandai-pandai pula ganti bos suruh datang pukul 9, masuk kerja pukul 8, datang pukul 9, betul tak? Ganti. Tak ada power. Cuma kalau dia kata, kalau dia nak cakap pun macam ni. Bos pesan dengan saya. Kan? Kan macam tu kan? Bos pesan dengan saya, besok datang pukul 9. Sebabnya, mesti dia ada bagi reason kan? Sebabnya, pagi tu, katanya letrek tak ada. Kita kan guna kerja pakai letrek. Contoh, kan? Mesti dia kena cakap bos, arahan bos, betul tak? Begitu juga dengan tayamum ni, benda ganti. Jadi dia tak power, tak apa? Powerful.
tidak berkuasa penuh. Kalau wudu, dia berwudu aja. Aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Tak payah cakap nak ngaji, tak payah cakap nak tawaf, tak payah cakap nak solat, tak payah, betul tak? Yang penting awak mengangkat hadas kecil, badan awak bebas daripada hadas kecil, nak semayang boleh, nak pegang Quran boleh, nak apa lagi yang? Nak tawaf boleh, betul tak yang? Belum masuk waktu pun boleh, betul tak? Sebab dia yang mutlak. Tetapi bila tayamum ni dia ganti, syarat dia banyak. Mesti masuk waktu. Satu tayamum untuk satu solat. Tayamum untuk ngaji, tak boleh buat solat. Nak ngaji, kena ngaji. Dia macam rewel sikit. Macam jugalah kalau kita pergi kedai. Bolehlah, bos kata diskaun 20%. Katalah contoh, less discount harga RM31. Kau minta 30 dapat. Barang tu lepas less discount, katakan kat kedai tu harga 39. Lepas less kat situ dah bos dah tulis less 20%. Dia kira-kira 31. Kau minta 30, dapat tak agak-agak? Tak dapat. Kalau dia bagi 31 tu 30, duit kocek dia masuk, betul tak? Sebab nanti dia kata apa? Saya dah bagi 30. Bagilah dah bagi tu dah less 31. Bagilah 30. Tak boleh. Dia kata, alah RM1 pun. Ya, itu dah kurang. Kalau saya kasih, kocek saya ganti. Betul tak? Tapi kalau owner, bos dia, boleh aja kan? Boleh aja. Macam tu. Jelas tak? Boleh ya? Jadi kalau tanya kenapa banyak sangat rewelnya, kata Jawanya. Ini arahan Allah. Rewel tak rewel, sabina wa atak. Nah, ya, macam tu. Jadi dia kata apa? Yang kedua tadi, menyapu muka. Yang ketiga, menyapu kedua tangan hingga ke siku. Yang keempat apa yang? Tertib. Senang je rukun wudu, rukun tayamum senang. Tapi syaratnya banyak. Jadi dia sebenarnya give and take juga. Benda senang, syaratnya susah. Benda susah, syaratnya senang. Sama je datangnya. Ya? Jadi dia kata, apa yang niat ni tadi, dia kata, wajib diniatkan pada permulaan memindahkan debu tanah ke tapak tangan sehingga berkekalan menyapu ke muka. Jadi masa tepuk tu kita dah niat kekal sampai touch muka. Masa kita tepuk tu, kita dah niatkan aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah, kekal niat tu sehingga nyapu muka. Tak ada nak batal-batal. Tak ada kata cop-cop. Kalau kita kata cop lah, tak jadi ni. Tepuknya macam tak apa yang tak kata. Yelah baru belajar tepuk-tepuk kan. Alah tak jadi dah. Baru nak sapu muka. Tak jadilah cop. Cop macam tak kata lah Marina kan. Nak katakan balik tangan. Maka cop tu, niat tu dah finish already. Kena buat balik dari kosong. Faham tak? Dia kata, masa tepuk tu kita niat sampai kat muka dalam hati kita ni, niat tayamum. Betul tak? Berkekalan. Begitu juga, tidak boleh dibatalkan. Kita tepuk yang kedua tu, masih lagi kita kata, ini aku tengah nak tayamum, sapu tangan. Jangan nanti dah sapu muka, kena sapu tangan, kita niat, nak berhentilah, nak apa ke, tak boleh. Jelas tak? Niat tu berkekalan sehingga menyapu tangan kiri sehingga habis. Jadi dia kata yang kedua apa? Jadi dia kata sama juga, kalau kita tayamum dengan niat mengharuskan solat, maka boleh satu solat sunat dan solat fardu. Kalau kita niat, aku bertayamum untuk mengharuskan solat, maka boleh tayamum itu digunakan untuk solat sunat dan fardu serta menyentuh mushaf Al-Quran dan
sujud tilawah. Sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud syukur lain, sujud tilawah lain. Boleh. Maknanya macam saya kata yang berwuduk juga kan. Kalau kita niat pada ambil sembahyang macam orang yang daimul hadas, maka bila dia niat untuk solat, yang ke bawah tu taraf rankingnya lagi rendah, boleh. Tapi kalau awak niat masa tu memang belum masuk waktu, kau tak tayamum ni tak sah. Jadi apa yang awak nak buat, awak cuma nak mengaji, nak pegang Quran, maka awak tayamum tadi, aku bertayamum membolehkan memegang mushaf, maka tidak boleh dibuat solat sunat. Walaupun solat sunat. Jelas Kalau kita niatkan mengharuskan solat, boleh guna solat sunat, solat fardu, pegang Quran, sujud syukur, sujud tilawah. Kalau macam gitu, ustazah, saya niatkan solat, sudahlah. Tapi masalahnya, kalau awak nak niatkan solat, belum masuk waktu solat, tak sah juga. Jelas tak yang? Jelas tak? Ni kata, macam gitu, niat solat, boleh buat solat fardu, solat sunat, pegang Quran, sujud syukur, sujud tilawah. Kalau macam tu, malaslah saya nak tayamum, aku tayamum membolehkan pegang Quran kerana Allah Ta'ala. Nanti pegang Quran aja, lain tak boleh buat. Tapi kena faham pula, awak niat solat, dah azan belum? Belum kan? Tapi kalau awak niat solat kerana nak solat sunat macam duha, boleh. Faham tak? Jadi kalau awak niat aku nak bertayamum mengharukan solat, ya awak kena niat dalam hati solat sunat. Kerana Allah, atau boleh. Lepas awak solat sunat duha, awak boleh pegang mushaf. Jelas tak? Tapi kalau awak kata aku bertayamum mengharuskan solat, awak tak mention solat sunat, awak kata mengharuskan solat, nanti dia tak sah. Sebab tayamum syarat dia yang pertama tadi apa yang? Mesti masuk waktu dahulu. Nampak? Ini bagi orang yang sakit lah yang. Kalau kata, alah tak payahlah, aku ada air banyak pun. Masalah ni orang yang sakit. Dia memang tak boleh kena air kan? Yang dia boleh tayamum, betul tak yang? Dah sakit-sakit, kalau orang yang beriman, dia sakit-sakit, dia nak banyak buat amalan, betul tak? Bosan juga kan kalau duduk rumah lah. Dah lah tak boleh apa? Berjalan, dah sakit. Dia katakan, nak bertayamum, buat banyak-banyak lah buat amal ibadat. Katakan nak mengaji ke, nak solat sunat ke. Jadi belajar tayamum kita buat. Jelas ya? Tapi kalau kita niat untuk buat solat sunat, maka habis solat sunat tak masuk waktu zuhur. Contoh. Maka tidak boleh untuk dibuat solat zuhur. Jelas bila nak masuk waktu zuhur, untuk orang yang penyakit yang tak boleh kena air, maka dia kena ambil wudu, ambil tayamum lagi. Jadi 5 kali masuk fardu, 5 kali dia tayamum. Jelas Jadi cara tayamum ni sama macam wudu. Contoh, awak dah sapu muka kata-kata. Contoh, terbatuk. Ialah dah tua-tua ni kan yang kena abuk, apa panggil alergi? Sensitif. Alergi terbatuk. Dalam terbatuk, terkentut ke? Ni ustazah mereka, iyalah saya reka lah nak bagi awak faham. Terkencing ke? Dah tua-tua yang kalau terbatuk, cip, dia kencing sikit je. Kan? Tapi kita boleh rasa. Ataupun terkentut yang tak banyak. Tut, sikit je. Batal tak batal? Ke terus nak sapu tangan? Batal. Jadi, batal dia tu sama macam berwudu. Jelas Kalau kita dah sapu muka, ataupun dah sapu sebelah tangan, tiba-tiba perkara-perkara yang membatalkan wudu juga sama perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Tayamum ada tambah lagi. Wudu tak tambah, tayamum ada tambah. Tambahnya kat mana? Kat mana tambah perkara-perkara yang membatalkan tayamum? Bila ada air. Tak kisahlah. Ada air tu walaupun ajah tengah semayang yang
Dah tayamum, ajah tengah semayang, tiba-tiba ada air. Air tu datang secara macam mana? Hujan, satu, kedua, suami kandor bawa balik air, satu galen besar. Atau orang lalu, jual air. Kat Padang Pasir kata kafilah, air, siapa nak beli air? Nasib awak lah, walaupun tengah semayang. Air, siapa nak beli air? Batal wuduk hajah. Batal solat hajah. Jelas? Dia macam tu. Seolah-olahnya macam terkentut kat nah. Ada air tu, tiba-tiba tayamum batal. Kalau nak fahamkan, seolah-olah macam terkentut layang. Kalau awak tengah sembahyang, terkentut, jalan terus ke, Salina? Tak, kena berhenti untuk ambil wuduk kan? Jadi orang tayamum ni, kalau datang air, seolah-olah macam terkentut. Maka dia kena terus sembahyang kan? Tak, dia kena Allah ada air. Tengah sembahyang. Kali air, saya jual air. Allah batal solat aku. Terpaksa kita lari kat depan. Ya, aku nak beli air. Jelas. Kecuali awak memang papa kedana. Papa kedana. Orang jual air. Kat rumah memang tak ada. Duit sesen pun tak ada yang. Maka confirm memang kita tak mampu nak beli air. Tu kes lain pula. Jelas Jadi perkara-perkara yang membatalkan wuduk juga sama seperti perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Cuma ada tambahan pada tayamum jika ada air. Tu dia punya tambahan dia ya. Okey. Jadi dia kata soalan, kalau dia kata masalah, kenapa niat tayamum sahaja untuk mengharuskan solat dan tidak untuk mengangkat hadas? Kenapa? Kerana tayamum adalah taharah darurat. Dia tidak mengangkat hadas. Jelas Jadi tayamum ini dia hanya ganti. Sebab itu tak ada keistimewaan macam wudu atau mandi wajib. Sebab itu kalau wudu selagi awak tak batal, zuhur macam Imam Syafi'i, solat isyak pergi solat subuh yang selama 40 tahun. Hebat tak hebat? Awak ada? Ada tak sama ada? 40 tahun yang Imam Syafi'i tak beristeri 40 tahun solat isyak pergi solat subuh. Apa mana dia? Apa mana dia? Ajang belakang tu. Apa mana dia? Tak ngorok ya kata Jawanya. Dia tidur pun sekadar macam mana? Tetap punggung macam ni je yang kata orang tidur-tidur ayam, buangkan letih mungkin 10 minit paling lama. Engkau ada? Siap lagi bantal apa yang? Bantal bulu angsa. Peluk. Ya Zarina, bantal bulu angsa ya Zarina. Peluk tidur dengan tilamnya lagi Mana Kak Nah? Solat wudu, solat isyak pergi subuh Kak Nah? Ada? Yang cakap lagi dah tak ada. Yang cakap ni lagi tak ada sayang. Hebat kan? Jadi fikirkanlah. Zaman sekarang orang asyiklah mengata Imam Syafi'i, betul? Banyak dah. Ini Nabi dah cakap akhir zaman, dia kata orang kemudian mengata orang terdahulu. Siapalah yang kita nak kata Imam Syafi'i tak betul itu, Imam Syafi'i tak betul itu. Banyak kan? Maka cuba bandingkan. Jangan banding yang lain lagi. Belum lagi dia hafal berpuluh ribu hadis, apa-apa lagi. 15 tahun dah jadi mufti, 5 tahun dah hafal dah hafiz Quran. Engkau 5 tahun tengah apa yang? 5 tahun dah khatam Quran yang. Dah hafal, bukan khatam lagi, hafal Quran yang. 5 tahun. Ada?
Anak kita 5 tahun. Saya 5 tahun pun tak tahu lagi baca Quran kot. Ini 5 tahun dah hafal Quran. 40 tahun sampai dia meninggal tu. 40 tahun. Solat subuh dengan wuduk isyak. Subhanallah. Jadi fikir-fikirkanlah kalau kita nak menghina dia, nak mengata dia tak betul ke apa. Subhanallah. Kena ingat tu. Jadi untuk wuduk boleh. Begitu lama tempohnya wuduk solat isyak pergi solat subuh boleh dengan syarat-syaratnya. Tahulah kena syarat dia. Jangan tidur jangan tidur menyenda-nyenda, bangun solat subuh aku nak ikut Imam Syafi'i. Boleh yang? Kena tahulah macam mana yang batal tak batal. Wuduk boleh. Sebab dia memang taharah. Tetapi tayamum dia bukan taharah. Dia hanya taharah darurah atau dipanggil taharah ganti. Jadi satu fardu untuk satu tayamum. Jelas? Okay. Sebab itu macam saya kata, sesiapa yang mandi wajib menggunakan tayamum, maka apabila hujan turun, apa perkara pertama yang dia kena buat? Mandi wajib. Tu. Okey. Ada nak tanya? Yang fardu? Yang fardu ada nak tanya? Jadi, apa yang? Okey. Berapa soalan? 5 soalan. Okey. Saya pecahkan rahsia. Sebab saya tak nak pilih kasih. Nak tahu rahsia? Apa yang saya ajar ni, tanam betul-betul. Saya bagi 5 soalan 10 minit sebelum berakhir. Dan 5 hadiah admin dah bagi. Jadi jadi nanti siapa yang nak dengarlah betul-betul Okey. Jadi wajib dah habis sayang. Wajib dah habis. Jadi kena ingat, kenapa kalau kita niat solat mengambil tayamum solat sunat tidak boleh dibuat solat wajib? Tahu kan? Ranking dia. Ranking dia makna solat fardu itu adalah lebih tinggi daripada solat sunat. Bukan kat sini solat sunat tu rendah tau. You kena faham. Kalau awak niat untuk bertayamum memegang mushaf Quran, maka tidak boleh buat walaupun solat sunat. Niat solat sunat, solat duha, boleh lepas tu pegang Quran. Itu ranking dia. Faham tak? Faham tak faham? Jelas tak jelas? Ajar tengok saya. Faham tak? Tengok je. Faham tak? Kalau dia punya ranking macam ni solat fardu lebih tinggi, lebih mulia daripada solat sunat. Solat sunat lebih mulia daripada mengaji. Faham tak? Macam tu. Jadi kalau kita, kan saya dah kata tayamum mesti masuk waktu. Kalau nak solat fardu, kita nak solat duha, takkanlah kita nak niat tayamum solat fardu. Kalau kita tayamum solat fardu, maka tak sah. Kenapa tak sah? Belum masuk waktu. Jelas? Jelas tak jelas yang? Jadi yang boleh kita niat bertayamum solat untuk solat hanya solat sunat. Pun dalam hati kena niat solat sunat apa yang? Duha ke? Apa ke? Ada. Lepas dah solat sunat duha, kalau belum batal lagi, macam batal kentut ke apa yang membatalkan macam wuduk, maka kita boleh mengaji Quran, pegang Quran. Tapi kalau hajah, kata waktu petang, kan tak ada solat. Petang lepas zuhur, lepas buat ba'diyah, mana ada solat?
Jadi hajah nak buat apa? Nak mengaji. Jadi tayamum dengan niat nak mengaji, kan? Maka tak boleh buat solat sunat. Contoh ada ambil wuduk. Lepas tu ada kata, alamak, lupalah. Rupanya aku belum solat zuhur ba'diyah. Dah niat. Ni kata dah tua lah. Kira cerita-cerita, mereka cerita. Dah lepas solat zuhur, katalah contoh, ingatkan dah solat sunat ba'diyah. Lepas tu dah terkentut, ambil tayamum dengan nak mengaji. Dalam dah ambil tayamum, tadi niat nak mengaji kan? Aku ni belum solat sunat ba'diyah rupanya. Maka konon-konon bangun solat sunat ba'diyah. Tadi kita tayamum niat nak pegang Quran aja kan? Maka tidak boleh. Bukan tak sah lagi, tak boleh. Haram. Haram. Panjang saya punya haram tu. Ya? Bukan dua niat tak boleh. Dia kena satu niat. Kalau niat untuk solat sunat, dia boleh turun kepada Quran. Sebab Quran tu lebih rendah ranking susunannya berbanding solat sunat. Faham tak? Solat wajib, solat sunat, fardu dulu, sunat, macam tu. Baru Quran. Jelas? Okey ya. Jadi dia kata apa? Jadi dia kata semua dalam tayamum boleh macam wudu, kecuali menghimpunkan dua fardu. Faham dua fardu yang dua fardu ni awak kena jelas, bukan zuhur asar aja yang oi. Contoh, hajah ada banyak terhutang solat. Ni kalau saya ajar bab istiadah, kelas yang saya ngajar bab istiadah, ramai orang yang terhutang solat. Dia sendiri mengaku, bila saya dah terang, nombor satu bab nifas. Kena bayarlah. Nanti ada kita bab nifas, nanti panjang cerita saya akan masukkan. Jadi itu pun dua solat fardu yang orang yang daimul hadas ataupun orang yang tayamum, kalau lepas dia buat solat zuhur adaan, dia nak buat solat fardu zuhur qadaan, maka itu dah dua fardu. Jelas tak? Maka tidak boleh dihimpunkan tayamum itu dua fardu. Maknanya dia boleh nak qada, dia kena buat. Jadi kalau ada sesiapa yang hutang, derah-derah bayar. Sebelum kena daimul hadas ataupun penyakit tak boleh kenai. Okey, jelas. Ya. Boleh? Kalau dia benarkan, kalau kita bernegotiate dengan dia dan kita berhutang tu, kita yakin kita mampu. Contoh macam hajah bergaji, berpencen ke contohlah, atau ada hutang dengan orang lain yang orang lain tu dia boleh percayai dia akan bayar. Jadi kata hari ni saya tak ada duit, belum gaji, ataupun saya tak ada duit kerana orang hutang saya dia janji cukup bulan bayar. Maka kalau urusan tu memang smooth, maka kita kena hutang. Dengan syarat orang yang berhutang tu redha. Kalau kata tak boleh, hutang-hutang pula, aku nak cash. Tu dah darurat lain. Jelas macam tu. Kena negotiate dengan penjual tu. Sah. Jadi dia kata kat sini kata dia wudu. Jadi kalau ada beza dengan wudu ya. Kalau wudu kita ada wudu, maka kita tak boleh berwudu niat aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Tak boleh. Aku mengangkat hadas becil lah. Hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Tak boleh. Sebab masa itu you memang tak ada hadas kecil. Sebab you ada wudu. Jelas? Awak ada
ada wudu, awak niat aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Tak boleh. Awak ada wudu, awak kata aku berwudu kerana Allah. Tak boleh. Kalau tanya, kan sunat Ustazah ambil wudu dah sekali. Betul. Tapi macam mana niatnya? Kak Nah, macam mana niatnya sayang? Yes. Aku memperbaharui wudu kerana Allah Ta'ala. Itu kena sebut. Jelas? Jelas tak jelas? Jangan kata apa ada pada kata. Sedapnya cakap. Saya ada anak murid yang tanya, Ustazah, apa ada pada kata? Tengok hidung saya. Tak pasti ada dia. Bagi dia batal. Nak bagi batal kasar sangat. Masuk bilik air tu, pergi je cebok kencing, bersihkan. Batal lah dia. Betul tak yang? Kalau tak pasti, bagi dia batal. Habis cerita. Jangan dilayan sifat was-was tu. Betul tak? Tu kena tahu ada ilmu. Jangan sunat memperbarui wudu. Nama pun sunat memperbarui wudu. Macam mana kau kata aku berwudu? Yes. Benda yang simple thing, you nampak benda tu remeh. Tapi dia hukumnya. Macam ni, katakan awak tadi duha di ujung-ujung waktu kan. Lepas tu awak ngaji, awak jenis yang tak mudah batal wudu, betul tak? Sampai azan Zuhur. Awak sunat berwuduk yang baru. Sunat memperbarui wudu. Sunat. Buat boleh, tak buat boleh. Nampak tak? Kalau nak terus solat pun boleh. Tak dapat pahala sunat. Kalau awak berwuduk, dapatlah pahala sunat. Jelas? Macam tu. Ataupun Zuhur pergi asar. Ataupun tadi Isyak pergi subuh. Kan? Isyak pergi subuh. Tak batal wudu. Duduk ngaji yang mulai kau. Kan? Maknanya boleh nak perbarui mana sunat. Itu kena yakinkan. Sebenarnya kalau kita yakin antara batal tak batal wudu kita duduk tertidur terlelap ke tak terlelap, kita tengok. Kita duduk atas sofa lembut ke atas kursi yang keras. Kalau kita duduk atas sofa yang lembut, batal. Duduk atas kursi, atas lantai yang keras, itu kita boleh tanya. Yakinkan diri, aku ni confirm batal atau tidak. Tengok, tanya diri sendiri. Kalau kita yakin batal, pergi berwudu. Kalau kita yakin tak batal, tak payah berwudu. Jelas? Macam itu. Ikut keyakinan kita. Okey. Okey, ada nak tanya lagi? Tak ada kan? Okey. Jadi, untuk tayamum, menyapu muka, menyapu tangan hingga ke siku, saya dah tunjuk dalam praktikal. Jadi, saya tak perlu terangkan macam mana. Dan cuma yang tak datang itu hari, saya akan ulang sedikit masa minggu bulan 10 ya. Dan siapa-siapa yang nak lagi masa tu, harap-harap jangan diuzur-uzurkan doa pada Allah. Jadi okey. Mana-mana perbuatan mesti tertib. Hukum tertib ni tertakluk apa nak cakap? Termasuk rukun tayamum, rukun wudu, rukun solat. Perbuatan, perbuatan. Rukun tertib ni termasuk perbuatan wudu, perbuatan tayamum, perbuatan solat. Tertib. Tiba-tiba Ajah Endon sujud dulu baru rokok, boleh? Boleh tak boleh? Kenapa tak boleh? Tak tertib. Nampak? Kecuali orang yang gila. Kalau dia dah pikun tak? Jawa kata pikun, pikun? Nyanyok. Itu lantak dia lah. Dia pun sebenarnya dah tak wajib sembahyang. Sebab
Dia dah tak berakal kan? Itu kau jangan kisahlah. Dia nak sujud dulu kat nah, baru dia nak berdiri. Tiba-tiba Allahu Akbar dia sujud. Lepas tu dia bangun. Baca Fatihah. Dia rokok. Suka dia lah. Orang dah pikun kan. Orang dah kata Jawanya dah kelalai, dah pikun. Kata Melayunya dah nyanyuk. Sebenarnya dia dah tak ada hukum. Yang nak marah-marah dia tu kenapa? Kan? Mak sembahyang salah. Kalau dia dah betul nyanyuk, dia masih nak sembahyang, itu dah terbaik pada dia. Walaupun dia nak sujud dulu yang. Sebab kita ikut kebiasaan kita. Kalau kita dah biasa solat, walaupun pikun, dia ingat solat tau. Tapi macam mana solat dia tu hanya dia dengan Allah. Tapi okey. Jelas tak? Dia tak solat pun tak tahu. Jelas Jadi sama juga kalau dalam wudu ada sunat dan makruh, maka dalam tayamum pun ada sunat dan makruh. Jadi apa yang makruh dalam tayamum? Sunat dulu. Apa yang sunat dalam tayamum? Membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi semasa debu itu, kita tepuk debu lah. Kita tepuk debu itu, mulut baca Bismillahirrahmanirrahim, hati niat tayamum. Macam tu. Ya. Mendahulukan bahagian bawah ketika menyapu muka. Jadinya sunat kita tayamum ni sapu ni bawah. Baru naik. Jadi mendahulukan bawah ni. Ni kat sini. Dagu baru kita naik ke atas. Mendahulukan yang bawah. Okey, yang ketiga, mendahulukan kanan dari kiri. Berturut-turut antara menyapu muka dengan tangan. Maknanya lepas sapu muka tak payahlah nak bersantai-santai pergi minum air, jalan sana sini. Lepas tepuk muka, terus tepuk, sapu tangan kanan, tangan kiri. Jangan berbual-bual, jangan pergi minum air dulu. Jadi lagi apa? Dia kata menipiskan debu tanah dengan memukul kedua tepi. Macam itu harilah kan. Lepas kita tepuk, kita gini kan. Ting 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 ting. Tapi jangan bunyi ting ting Ini saya je lah bagi bergurau ni. Jadi lepas kita tepuk, kita buat macam ni. Macam tu. Tak ada kuat-kuat macam tu. Kita tepuk pun perlahan kita gini je. Jangan ada orang tepuk tadi petapung. Siap berbunyi pungan. Terbang semua abu. Tak payah, tepuk perlahan je. Macam letak gitu je ya. Macam tu. Jadi merenggangkan anak jari ketika memindahkan debu tanah ke tapak tangan. Makna masa kita tepuk tu jangan rapat jari ni, jangan rapat kasih macam ni. Sebab kenapa? Kita sunat pasal biar debu tu dia naik celah-celah ni. Jelas macam tu. Jadi ada berapa perkara-perkara yang disunatkan? Ada berapa? Ada 6. Macam mana awak catat 4? Jadi saya ulang balik ya. Pertama, membaca basmalah. Kedua, mendahulukan bahagian bawah muka dari atas. Ketiga, mendahulukan tangan kanan dari tangan kiri. Masa sapu muka dari bawah dulu, dari atas. Masa sapu tangan, kanan dulu baru kiri. Berturut-turut, lepas sapu muka, tepuk, sapu tangan kanan, sapu tangan. Jangan lepas tepuk, pergi minum dulu aja endon. Lepas tu baru sapu tangan. Haus kata dia kena debu tanah. Tak dapat sunat. Jelas? Lepas tu yang kelima, menipiskan. Masa kita tepuk tu, kita ketuk macam ni. 1, 2, 3. Sunat 3 kali. 1, 2, 3. Menipiskan debu. Keenam, masa tepuk tu, ni, tangan. Ni nampak ni tangan saya ni. Bukan gini, tapi gini. Apa tu? 6. Anak Quran tak? Catat. Saya tengok nanti siapa yang angkat tangan dulu Tak bila kasih saya tengok ini siapa yang gini dulu.
Saya angkat tangan Ustazah. Memang angkat tangan, tapi saya tengok siapa yang dulu. 6. Okey, perkara yang sunat tayamum 6. Perkara yang membatalkan tayamum ada berapa? Berlaku sesuatu yang membatalkan wudu. Dah belajar dulu kan? Perkara-perkara yang membatalkan wudu dah belajar belum yang? Dah, bab kat sini. Perkara-perkara yang membatalkan wudu, maka itu juga perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Yang kedua, melihat air. Dia kata kat sini hukum dia melihat air. Bukan ada air lagi. Lihat air tu ada lain. Lihat tu macam tadilah penjual bawa orang punya. Awak lihat ada air kat ujung situ, air 1 tong berapa ringgit kata contoh. Awak lihat belum lagi ada. Belum lagi yang belum kau punya lagi. Tapi itu dah boleh batalkan wudu kalau dah ada duit. Ada Hendon memang ada duit dalam kocek. Dah tayamum, dah Allahu Akbar. Dengar orang jerit, jual air, siapa nak beli air? Otomatik tayamum Haji Hendon batal. Pasal dia mampu, dia dah ada duit, dia boleh beli. Jelas tak? Itu dia kata nampak air. Nampak je dulu yang nampak air dah batal kat nahoi. Kalau kita dapat memperolehi. Dia punya syarat, kalau katakan kita dah cari air tak jumpa, kita nak solat. Tiba-tiba kita nampak air rupanya ada kat bawah gunung. Maka batal solat dengan ada syarat-syarat dia. Syaratnya apa? Mampu turun nak ambil. Tak membahayakan. Tak adalah sebelah tasik tu singa punya. Kata singa kan. Kalau sebelah tasik tu ada singa, kau turun ambil air kat tasik tu memang kena ngap dengan singa, maka masa tu tak batal tayamum bawa. Jelas tak? Jelas tak? Ataupun bahaya-bahaya yang lain. Nampak? Tu dia kata nampak air. Belum dapat air lagi tu. Okey, lagi apa? Murtad, yang ini keluar dari Islam. Maknanya membatalkan syahadah. Okey. Jadi ya, saya rasa saya nak tutup sampai sini dahulu. Saya nak buka sikit pada pertanyaan, Jadi saya nak tambah sikit aja pada sunat tayamum, tambahan tayamum. Disunatkan tidak melebihi 2 tepukan. 2 tepukan. Sunat. Lebih tak sunat dah, makruh gitu. Jadi dia kata disunatkan juga tadi menipis dengan mengending tangan ataupun dengan meniup. Tiup dengan air liur sebut. Kalau tiup kena make sure air liur tak sebut. Kalau awak kalau tiup memang air liur sebut tak boleh. Faham ya? Jadi, okey. Tadi saya dah masukkan syarat-syarat tayamum. Ulang balik, syarat tayamum tadi ada berapa yang? 10. Last ya, saya ulang. Lepas ni kita tutup buku, masuk terus dalam beg. Syarat tayamum pertama Islam, sama juga macam wudu. Kedua berakal, ketiga memuaiz. Memuaiz tahu? Tahu membezakan antara yang buruk, baik, kotor, bersih. Telah masuk waktu mencari air selepas waktu. Mencari air tu yang saya kata 1 kilometer ke depan, ke belakang, kiri kanan selepas masuk waktu. Lepas tu darurah. Yang diboleh syarat tayamum darurah, sama ada ketiadaan air atau penyakit. Menghilangkan najis terlebih dahulu.
Mana kalau ada nak kencing, nak apa, tak ada air, kita istinja pakai batu dulu. Ya. Naklah menggunakan debu tanah yang suci. Syarat dia. Suci lagi mencucikan. Mana mutlak. Kalau debu tanah tu suci, tapi tak menyucikan, maknanya mustakmal, tak boleh guna. Jadi kalau jawab debu tanah yang suci, saya tak boleh terima. Darina, apa tengok? Debu tanah yang suci salah. Sebab tak menyucikan. Debu tanah suci, you dah guna mustakmal suci. Tercampur tepung suci. Betul? Tercampur dengan zafran suci. Debu tanah tercampur sedikit tepung. Debu tanah terbuka, ayak tepung termasuk sikit tiup angin suci. Boleh buat tayamum? Yang boleh, debu tanah yang suci lagi mensucikan. Ada beza ya? Ada beza? Suci dan menyucikan. Macam amal dengan air mutlak. Jelas sayang? Ni tudung hitam depan ni, nama tak tahu. Jelas? Jadi yang keempat, beristihad. Istihad dulu. Kalau kat hutan, ambil pancang, tengok. Istihad tu makna kita kena mantapkan keyakinan kita mana arah kiblat. Tentukan dulu arah kiblat sebelum bertayamum. Jangan dah tayamum baru nak cari-cari arah kiblat, nak tengok bayang, nak kalau handphone nak dia adjust. Maka tak sah tayamum tu, kena semula. Sebab tayamum ni taharah darurah. Dia sama macam daimul hadas. Tak boleh lepas tayamum engkau berlenggang-lenggang. Tahu tak? Berlenggang-lenggang, bersenggang-senggang. Faham tak? Maknanya lepas tayamum terus solat atau terus buka Quran. Jangan berdendang sayang. Ya? Okey, faham? Yang ke-10, sengaja menyapu debu. Ya? Kalau katalah dekat padang pasir yang kan ada ribut pasir yang ada debu kan. Engkau malah nak nyapu padah je. Ya? Tak ada debu. Dalam hati niat aku bertayamum, ajah tudung pink. Tak ada debu yang. Lepas tu angkat tangan. Tak ada. Tengok penuh debu. Sah? Tak sah. Tak sah. Ya sayang? Walaupun niat ada. Kau tak ada muka kau tadi, debu pasir tadi, kau tak ada kan? Dalam hati, aku bertayamum untuk membolehkan solat kepada Allah. Ni gerak-gerak. Pasal apa gerak-gerak? Nak bagi rata debu tu kat muka? Contoh, perempuan ustazah nampak rambut. Tak apa. Contoh bagi orang lelaki. Suami ke anak lelaki kita. Lepas tu dia angkat kat tangan dia. Nganggu dia angkat. Nak bagi rata takkan tadi? Maka tak sah ya. Jadi yang menyapukan debu ke muka dan tangan. Jelas? Jelas sayang? Okey, kita tutup. Kita tutup ya. Cukup setakat ini muka surat 42. Hukum tayamum kita depan. Okey.